Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib di muqaranah, artinya arti di muqaranah, disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Dan wajib di muqaranah, dalam hak rumi itu diletak nombor 21. 21. Jadi syarat takbiratul ihram ada 21 syarat. Jadi syarat yang ke-21 adalah wajib di muqaranah. Artinya arti di muqaranah, disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Di muqaranah. Muqaranah tu bahasa Arab. Di bahasa Melayu tau. Muqaranah bahasa Arab. Kemudian artinya arti di muqaranah, baru masuk kod Melayu. Diserta akan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Kenapa didatangkan muqaranah? Sebab ni hak istilah ilmu. Muqaranah ni. Sebab itulah pengarang kita datang hak istilah ilmu bahasa Arab lah dahulunya. Ketika takbiratul ihram, wajib dimuqaranahkan niat. Dimuqaranahkan niat ketika takbiratul ihram. Muqaranah ni apa? Takut ada orang tak faham. Artinya arti dimuqaranah, dan dimuqaranah artinya disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Itu. Disertakan niat sembahyang itu. Niat sembahyang hak mana? Hak 4 martabat dululah. Ada niat yang wajib qasad sahaja. Ada niat yang wajib qasad dan ta'ayyun. Ada niat yang wajib qasad ta'arud ta'ayyun. Ada niat yang wajib qasad ta'arud ta'ayyun nafsah. Hak bicara rukun yang pertama, rukun niat ada 4 martabat. Jadi niat-niat itulah yang wajib dimuqaranahkan, disertakan dengan takbiratul ihram. Dia pun nak hurah. Satunya istihdar, satunya muqaranah. Comel dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Didatangkan bicara bab muqaranah disertakan dengan bicara bab istihdar. Ini semua istilah ilmu belaka ni. Jadi bahasa Arab belaka, tapi bahasa Arab jadi bahasa Melayu lah.
Sebab memang bahasa Arab belaka. Cuma kita tak sedar je. Rukun bahasa Arab, syarat bahasa Arab, wajib bahasa Arab, sah batal bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu, tapi jadi bahasa Melayu lah. Wuduk bahasa Arab. Tayamum tayamum bahasa Arab. Haid, nifas, istihadah, wiladah bahasa Arab belaka. Najis bahasa Arab, tapi jadi bahasa Malaysia lah. Tapi semua tu bahasa Arab belaka. Cakap Arab suti-suti macam orang cakap orang putih tu lah. Cakap Melayu tu kata orang putih su tu je. Su je. Lepas tu because, lepas tu but. Tu je 2-3 patah. Tu kok Melayu buat lainnya. Jadi ni memang istilah ilmu dia gitu dah. Kita niat pun bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Niat pun bahasa Arab, takbir bahasa Arab, rokok sujud bahasa Arab, duduk antara dua bahasa Melayu. Iktidal bahasa Arab. Salam bahasa Arab. Rukun sembahyang tertib bahasa Arab. Mana ada bahasa Melayu? Mana? Wujud kidam bakar bahasa Arab. Sidik amanah tabligh fatanah bahasa Arab. Bahasa Arab belaka tu. Jadi dalam niat ni wajib kena muqaranah. Nak muqaranah dia kena istihdar terlebih dahulu. Dia akan datangkan makna istihdar dan dia akan datangkan makna muqaranah. Kita tak reti perkataan ni, dah tak salah. Janji kita buat tu betul. Cuma perkataan ni kadang-kadang kita tak reti, gitu je lah. Tapi ni Hidayatus Sibyan ni bukan kitab besar. Ini Hidayatus Sibyan, bukan kitab besar. Hidayatus Sibyan petunjuk bagi orang baru belajar. Sibyan ni kanak-kanak. Jadi dalam kitab petunjuk bagi orang baru belajar ni pun didatangkan istihdar dan muqaranah. Istihdar lah kalau mungkin kita jangan dengar, tapi kalau muqaranah tu kita biasa dengar semua. Ni hak syarat takbiratul ihram yang ke-21. Wajib di muqaranah, artinya disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Niat ni serta dengan takbiratul ihram. Wajib muqaranah, wajib sertakan niat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wajib disertakan niat dengan takbiratul ihram. Jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain tidak wajib sertakan niat dengan takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i wajib muqaranah, wajib sertakan niat wajib sertakan dengan takbiratul ihram. Ini bicara hukum. Tapi dalilnya kok mana dalilnya? Dalil yang mazhab Syafi'i wajib muqaranah, yang mazhab lain tak wajib muqaranah. Dalilnya mana? Dia ialah kita ni kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang belajar, baru belajar. Nak minta dalil ni, orang hok mengajar pun kodoh-kodoh je lah. Saya tak pernah marah orang nak dalil. Tapi kadang-kadang kalau nak dalil, awak buka kitab besar lah, insyaAllah ada di dalam tu. Saya ni kodoh ngajar fardhu ain, nak berhenti hukum je, gitu je lah. Macam minggu lepas bicara berkaitan dengan syarat sah takbirnya, makmum wajib kena takhirkan takbir makmum daripada takbir tu imam. Kemudian saya ceritalah pula ketika takbir intiqalat, berpindah rukun, maka disunatkan makmum
takbir intiqalah selepas daripada imam sampai kepada rukun yang imam berpindah kepadanya. Cerita gitu je lah. Ada apakah dalil? Dalil bukan kitab besar lah. Saya mengajar kitab kecil je, setakat untuk lepas fardu ain je. Dah marah ke tanya dalil? Tak ada marah, sebab orang belajar ni tak sama level. Jadi orang nak dalil tu orang belajar level tinggi lah. Kita mengajar ni level Hidayatul Sibian je, bertunjuk baru-baru nak belajar. Orang nak dalil tu belajar level tinggi, cari kitab tinggi lah, cari kitab besar. Pernah masa saya mengaji di pondok dahulu, mari jumpa tu guru nak dalil, tu guru tak pernah marah. Nak dalil tak ada masalah. Mana dalil? Tu guru pun bagi kitab ke dia. Dalil dia dalam ni lah. Ada dalil hadis pun dalam kitab tu. Tu guru pun tu baik kitab, tu guru pun buka muka surat. Hak dalil saya mengajar sebelum ni, ni dalil dia. Lepas tu hak ni tu guru ni bahasa Arab saya tak pandai nak baca, tu guru tolong baca lah. Kalau saya tolong baca ke awak, tu guru kata, saya boleh pusing ke awak. Awak baca sendiri, ni ada dalil belakang ni. Saya tolong cari kitab dah ke awak, saya tunjuk muka surat dah ke awaknya. Cuma awak baca sendiri, biar awak faham sendiri. Kalau saya baca, saya boleh pusing lagi. Awak baca sendiri lah. Oh, bahasa Arab tu saya tak pandai. Dah tak pandai, tanya dalil apa? Pada ni tu guru tak marah tanya dalil, tapi tak padang apa ni? Allah, agah. Kena ada agah, angin. Agah. Pernah agah. Agah sombong dah kau ni. Nadi. Agah. Nadi. Agah. Tapi tu guru tak pernah marah. Tu guru dah mengajar pun selalu dia datangkan bersetengah dalil. Dan tu guru tak marah nak tanya dalil. Tapi tengok level lah. Kitab mana, orang mengajar pula level mana. Orang yang belajar tu orang yang level tinggi, cari kelas tinggi-tinggi lah. Buka kitab-kitab Arab, dalil dia belakang dalam tu. Dah syarat kata makmum ni nak takbir, biarlah tu imam selesai takbir baru makmum takbir. Dalilnya mana? Kemudian takbir intiqalah. Takbir intiqalah, imam berpindah rukun, Allahu Akbar. Selepas selesai imam masuk pada rukun yang imam berpindah kepadanya, barulah makmum pun takbir. Mana dalil dia? Kalau bukan Fiqh Islami wa Adillah tu, karangan Dr. Wahbah Az-Zahili sekalipun, dia disebut situ lilittiba, kerana ikut Nabi SAW. Tapi tidak dia datangkan hadis, cuma sebut gitu je. Jangan saya pernah kena pergi satu tempat, hanya jemputan je, bukan mengajar kitab pun, jemputan gitu je. Sekali dua kali pergi tempat tu. Lama dah ni cerita. Baru je bercakap sepatah dua apa semua, adalah seorang duduk depan. Ustaz mana hebat ni. Dah saya baru pergi sekali baru. Gini Ustaz, kita di surau ni, kita tak macam surau lain. Surau lain ni hukum wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Kita tak mahu gitu. Wajib ke sunat ke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ada dalil. Kata wajib kata sunat, jangan kata wajib, jangan kata sunat. Jangan kata haram, jangan kata makruh. Lepas tu mana dalil? Datangkanlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak gitu sini, baru kita pakar. Kita tak macam tempat lain okey je. Sebut wajib, sebut sunat, dalil mana? Tak didatangkan. Soalan lain tak apa, sebab kita tak. Okay, saya gini tak ada kitab-kitab pun bawanya. Kita sekira gitu je. Nak tanya dalil kok. Kita bukan hafal. Boleh sebut dalil sebanyak tu kan ada catatan. Bukan hafal pun. Ada ni. Kata gitu sini. Lah. Kalau tidak disertakan dengan dalil, kita tak mau amal. Kita nak beramal hak disertakan dengan dalil. Saya pun ginilah. Saya ni pun dalil tak perti juga kata. Saya nak tanya orang sini lah. Sebab orang sini beramal setengah dalil. Saya ni kadang-kadang beramal, saya pun tak tahu dalil pun.
tadi kita sama-sama sembahyang maghrib 3 rakaat. Saya sembahyang maghrib 3 rakaat. Kamu semua sembahyang maghrib 3 rakaat. Saya beramal maghrib 3 rakaat. Saya tak tahu dalil. Kamu semua beramal setengah dalil. Apakah dalil kamu sembahyang maghrib 3 rakaat tadi? Tak ada dalil, kamu tidak beramal. Apa dalil? Nanti masuk waktu isyak, sembahyang isyak 4 rakaat. Tanya saya tak ingat dalil. Kamu tidak akan beramal melainkan bersetengah dalil. Apakah dalil isyak 4 rakaat? Kising-kinyi tak bunyi lepas itu. Pada ni punyalah cakap tu. Dan saya baru pertama kali pergi. Oh, di wibuh kita lalu dah. Mana panggil apa ni? Tak ada hormat lah kita panggil. Tapi agak kalau tanya dalil rukun 13, mana dalil? Kita berwuduk ada 6 rukun, mana dalil? Semua ada dalil belaka. Tapi ingat tak dalil? Padahal ingat tak dalil? Takkan ingat kitanya. Tu kodok kita. Tapi dah kitab-kitab yang ada dalil belaka. Padan dengan level. Jadi minggu lepas cerita, ni cerita bab muqaranah pula ni. Mazhab Syafi'i wajib sertakan niat dengan takbiratul ihram. Mana dalil? Ada ni. Minggu lepasnya cerita syaratnya makmum nak takbiratul ihram ni biar selesai tu imam takbir. Dalilnya mana? Hadis menyebut iza kabbara fakabbiru. Iza kabbarul imamu fakabbiru. Bila takbir oleh imam, maka takbirlah oleh kamu. Tak ada sebut situ. Nanti imam selesai takbir. Iza kabbarul imam fakabbiru. Pun ada hadis tu tak pernah ingat. Tapi Nabi kata iza kabbara fakabbiru. Maka datangkan dengan pa. Pa ni dia takkib, mengiringi. Iza kabbara, bila takbir oleh imam. Imam takbir ni mana? Allahu Akbar. Itu takbir. Fakabbiru, maka takbir oleh kamu kena terkib, kena mengiringi. Itu dalil dia. Sama juga. Wa iza raka'a farka'u. Bila raka' oleh imam, Nabi kata, maka raka' oleh kamu. Maka bila raka' oleh imam, mana imam raka'? Inilah raka'. Wa iza raka'a, bila raka' oleh imam, ni raka'. Farka'u, maka tu apa? Tarkib, mengiringi. Faham tak ni? Itu dalil. Tapi saya dah sebut lah minggu lepasnya sebab kita dah tu sibiang je. Tengok-tengok dalam komen, mana dalil? Tu kata hebat. Tak ada apa-apa. Saya tak pernah marah apa sebab level orang belajar ni ada bagai-bagai level. Saya mengajar ni fardu ain je lah. Level tinggi-tinggi tu buka kitab besar-besar. Buka kitab besar-besar. Memang almarhum tugu saya biasa sebut dalil. Tapi tak sebenarnya tugu sebut belaka. Tapi bila mari jumpa dengan tugu rumah, saya nak dalil kata dia. Tugu pun beri kitab. Beri muka surat kitab. Tunjuk di sini dalil. Tengok. Kitab Arab tugu saya tak boleh baca. Tak boleh nak baca kitab Arab. Dah orang minta dalil apa? Tugu baca. Kalau saya baca, tugu kata, saya boleh pusing. Saya baca. Lepas tu saya pun cuma ikut dang je. Dan kamu tahu? Kamu tak tahu? Rising lah kamu kena tipu. Baca sendirilah. Dia tak ada orang marah tanya dalil ni. Cuma kadang-kadang bila adab tu tak kena, orang marah lah. Bukan marah tanya dalil. Sebab kita belajar ni ada peningkatan. Satu peringkat ada peningkatan. Ada peningkatan lah. Kelas kita ni kelas permulaan je. Hidayatul Sibyan pertunjuk bagaimana baru belajar je. Kita nak bicara hukum. Macam saya ni bicara bab wajib muqaranah. Mazhab Syafi'i je. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki hanya sunat saja muqaranah. Tak wajib. Apa? Kau nak mazhab Syafi'i ni pula letak niat ni. Apa niat? Qasdu syai'in qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li.
kosak sesuatu pekerjaan disertakan dengan buat. Ini bukan hadis Nabi, ini takrif niat yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Qasdu syai' muqtarinan, kena muqaranah. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kosak satu serta dengan buat. Sebab kalau kosak sesuatu tapi belum lagi buat, ini tak panggil niat, dia panggil azam. Sebab martabat niat dalam hati manusia ni ada beberapa martabat. Dia ada lima peringkat. Dia ada hajis, terlintas. Dia ada khatir. Itu lebih panjang dalam lintasan. Dia ada hadisun nafsi. Dia ada hamun, berat dia tidak buat. Dia ada azmun, bulat dia tidak buat, tapi tak buat lagi. Niyatun serta dengan buat. Tu panggil niyatun. Kalau awal-awal lagi dah niat nak semayang, tak panggil niat, dia panggil azam. Apa dia azam? Bulat di hati nak semayang. Itu azam. Niat macam mana niat ni? Ketika mula-mula buat, tu baru panggil niat. Itu mazhab Syafi'i. Ada ni. Dalam hadis Nabi hanya bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah amal dengan niat. Aduh. Ada. Nabi sabda pendek je. Innamal a'malu binniyat. Hadis ni kita biasa dengar. Sesungguhnya sah amal berserta dengan niat. Sahabat dia tak tanya panjang. Niat tu macam mana? Niat tu bila? Sahabat tak tanya. Nabi kata satu-satu perkara sahabat pun buat mengikut faham sahabat masing-masing. Tapi sahabat ada usul tanya. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, binasa banyak, umat terdahulu binasa dengan sebab banyak bertanya. Maka sahabat pun tak banyak tanya. Sahabat pun beramal ikut faham masing-masing. Lepas Nabi SAW wafat, lepas sahabat pula wafat, maka orang kemudian barulah bahas niat tu apa dia. Niat tu pula bila. Ulama pun bahas apa yang kena niat. Nak niat apa? Qasad, ta'arud, ta'yun. Kenapa keluar qasad, ta'arud? Ulama belaka susung ni. Tak ada ni. Maka ulama pun berbeza pandangan. Innamal a'malu binniyat. Tu berapa? Mazhab Syafi'i tu bermusahabah, dia kena serta. Jumhur mazhab bersababiyah. Janji ada niat sah amal. Niat serta ke, niat sebelum ke, janji ada niat. Tu jumhur mazhab yang lain. Dikhilaf betul tu. Berharajah tu berapa? Ni ulama bahas bab dalil untuk keluar hukum. Satu-satu hadis dia keluar hukum yang berbeza mengikut pemahaman ulama muktabar. Ulama muktabar ni pula Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, gurunya ada di kalangan tabi'in dan sahabat. Yang mana guru kepada mereka, tabi'in ke sahabat pun sudah berpahaman yang berbeza. Maka timbullah pandangan berbeza di kalangan murid-murid Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Sebab ambil daripada guru-guru sampai pada sahabat. Sahabat sendiri pun sudah berbeza pahaman hak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini timbul khilaf ulama. Kalau kita nak bahas bab dalil kok panjanglah jadi ceritanya. Jadi bin niyat dengan serta niat, itu mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Mazhab Hanafi masa berwuduk, masa berjalan ke masjid, nak apa tu? Nak pergi semayang fardu zuhur, niat dah tu. Pada ni niat dah. Kalau mazhab Hanbali dengan Maliki kok jauh sangat, turun tangga nak pergi masjid tu. Mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki, niat sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Cuma disunatkan muqaranah, sunat je serta, tak serta pun tak apa. Tapi mazhab Hanafi ni berjalan ke masjid tu
memada dah niat situ. Nak ke mana? Nak pergi sembahyang fardu zuhur. Niat dah tu. Allahu Akbar. Niat dah. Tu mazhab Hanafi, tapi jauh sangat. Mazhab Maliki dengan Hambali dekat-dekat nak sembahyang tu lah. Maksud dah molek-molek tu. Ada ni. Nak sembahyang tu kan? Niat dah tu. Allahu Akbar. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika lidah kita bertakbir dengan Allahu Akbar. Yang mana dimulai sembahyang dengan takbir adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang terdahulu sembahyang dimulai dengan tahlil, tasbih, tahmid. Tidak ada yang mulai sembahyang dengan Allahu Akbar. Syariat Nabi SAW dimulai dengan Allahu Akbar. Kenapa? Nak menghadirkan kebesaran Tuhan yang kita sembahyang. Allahu Akbar. Ingat kebesaran Allah. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat makmum kerana Allah. Dah hadir dak kebesaran Allah Taala. Oh, sekali dengar, tolak mazhab Syafi'i lagi tanya. Dah kita nak kosok ta'arud ta'ayun ketika Allahu Akbar sebab wajib muqaranah. Sempat dah nak hadirkan kebesaran Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nak hadirkan kebesaran Allah ketika lidah kita bertakbir. Sempat dah nak hadirkan kebesaran Allah. Tak sempatlah sebab hati kita kosok ta'arud ta'ayun. Macam mana? Mazhab Syafi'i kata dahulukan yang wajib. Hadirkan kosok ta'arud itu wajib. Hadirkan kebesaran Allah Ta'ala itu sunat. Kalau sempat hadirkan kebesaran Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau tak sempat pun tak apa. Sebab hadirkan kosok ta'arud ta'ayun hak wajib ketika berniat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau dengar orang ceramah kat luar, ada ke Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur. Macam Tuhan tak tahu nak sembahyang zuhur. Kita apa lagi Tuhan tahu dah. Pada masa itu hadirkan kebesaran Allah. Kita mendengar, nak sabar juga. Agaknya kita. Sebab itulah bila kita berpindah rukun disunatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunatkan berpindah rukun dengan Allahu Akbar. Nak sentiasa kita hadirkan kebesaran Allah ketika kita sembahyang. Bergerak berpindah rukun Allahu Akbar. Mula dengan Allahu Akbar, bergerak berpindah rukun, ulangi pula dengan Allahu Akbar. Itu hikmah kenapa disyariatkan permulaan dengan takbiratul ihram untuk hadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Tapi kita Allahu Akbar kosok ta'arud ta'ayun saja aku sembahyang fardu zuhur. Itu hak mazhab Syafi'i kita. Kemudian ni saya cerita lalulah. Kita kena ingat memang kadang-kadang orang ni salah faham. Dia macam memperendah-rendahkan mazhab Syafi'i, melekeh-lekehkan pandangan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama muktabar yang lain yang mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Maknanya dia mempelekehkan wajib muqaranah, wajib sertakan niat dengan takbiratul ihram ni. Dia bukan hanya mempelekehkan Imam Syafi'i, bahkan ratusan ribuan ulama-ulama muktabar yang mengikut pandangan hak Imam Syafi'i ni. Dan siapa yang merendah-rendah mempelekehkan Imam Syafi'i dan ulama muktabar ni, ilmu mereka setara mana? Ilmu pun tak setara mana, amal pun tak setara mana, hidup atas dunia ni pun kita tak pun nak boleh pakai mana. Kali gitu, kali gini. Maknanya kehidupan syariat pun tak cari je tengok tuang. Itu belum cerita lagi cakap dengan nyenyeh, sombong cara cakap. Tu tak kira lagi waktu tu. Kita nak turut agama dengan orang seumpama tu. Orang yang seumpama tu kadang-kadang berakidah pun tak luluh Tapi mudah-mudah je pandangan Imam Syafi'i wajib muqaranah ni. Cuma kadang-kadang timbul jadi tak comel je hak wajib muqaranah ni kerana kejahilan orang yang beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i kita ini syarat sah takbiratul ihram ni wajib muqaranah.
wajib sertakan niat dengan takbiratul ihram. Ini bagi orang yang mampu, yang tidak ada kesukaran untuk hadirkan niat ketika takbiratul ihram. Tapi bagi orang yang diuji dengan penyakit waswas, sukar untuk hadirkan niat, dalam mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat dahulu sedikit sebelum takbiratul ihram. Maknanya ini cerita pekoh mazhab Syafi'i yang sebenar. Takbir berulang kali itu bukan pekoh mazhab Syafi'i. Kenapa takbir berulang kali? Kenapa takbir berulang kali? Bukan pekoh mazhab Syafi'i. Takbir berulang-ulang lah, sebab mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Betul, mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Kepada siapa? Orang takbir berulang kali itu orang yang sukar untuk muqaranahkan niat di dalam takbir ihram. Orang sukar seumpamanya darurah, mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat dahulu sedikit sebelum dia takbir ihram. Maka tidak ada takbir berulang kali dalam mazhab Syafi'i. Orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, kalau nak takbir berulang kali inilah yang merosakkan hak pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, wajib muqaranah, walaha dia sebenarnya tak ikut pun pekoh mazhab Syafi'i. Hak tadi saya sebut mazhab lain. Mazhab Hanafi ni niat turun tangga rumah pun sah dah niat. Ada nak ke masjid itu. Tapi mazhab Hanafi pun tetap sunat muqaranah. Hak ni boleh buka dalam fiqh Islami wa adillatuh. Bicara bab muqaranah, muka surat 612. Juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama 612. Dalam fiqh Islami wa adillatuh dia akan bicara bab hukum muqaranah. Kemudian mazhab Maliki Hambali, dia niat ni dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Cuma sunat muqaranah juga. Sunat serta macam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i wajib muqaranah sekalipun bagi orang yang mudah dapat niat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Bukan pandangan muktamad. Dan pandangan kedua ni ada dalam kitab Sabilah Muhtadin. Dalam kitab Sabilah Muhtadin ada. Qaul yang kedua, pandangan yang kedua, yang mana muqaranah ni sertakan niat ni, ni hadirkan niat, dibenarkan dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Dalam kitab Sabilah, dalam kitab Sabilah memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'inya dibenarkan takbir, dibenarkan niat dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Ini pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Ini bicara hak tak ada kesukaran untuk hadirkan niat. Bagi mereka yang kesukaran untuk hadirkan niat, pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad sendiri membenarkan niat dahulu sedikit sebelum takbiratul ihram. Ada ni. Hak tadi itu pandangan mazhab Maliki, Hambali, pandangan dalam mazhab Syafi'i memang membenarkan niat dahulu daripada takbiratul ihram, walaupun untuk sertakan niat dan takbir boleh sekalipun dibenarkan. Pandangan muktamad tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita, wajib muqaranah. Melainkan kalau kesukaran, kepayahan untuk muqaranah, untuk sertakan niat di dalam takbiratul ihram, maka dibenarkan takbir dahulu sedikit sebelum daripada dibenarkan niat dahulu sedikit sebelum daripada takbiratul ihram. Ada. Lepas tu dalam kitab-kitab takbir berulang kali dua situasi. Kenapa kau berlaku takbir berulang kali? Kenapa kau berlaku takbir berulang kali? Dua situasi. Yang pertama, khabal fil akli, jeng kepala.
Kepala masuk air. Allahu Akbar. Lepas. Lepas tu gosok. Lepas tu Allahu Akbar. Ni apa ni? Khabal fil akli. Kepala masuk air. Kita kenal dia. Dia orang comel, otak dia comel. Au jahlun fiddin, jahil agama. Dua tu je. Kalau khabal fil akli ni orang ada surat. Orang ada surat ni jangan kosek lah. Dia tak makan sama. Polis pun lepas dia. Polis pun lepas dia ada surat. Dia lesen. Dia lesen. Kalau polis tahan dia pun pergi tepi kat polis duduk, dia pun kecing. Dia pun lepas dia. Mana ni orang ada surat. Dia orang comel, otak dia molek. Tapi kenapa dia tak buat akali? Jahlun fiddin, jahil agama. Jahil agama apa? Dia takbir berulang kali kerana sukar untuk sertakan niat dalam takbir. Kalau kamu tahu ilmu agama fiqh mazhab Syafi'i, kalau kamu betul sukar untuk muqaranah, untuk sertakan niat dalam takbir, kamu boleh niat dulu. Tak tahu tu kata kamu jahil. Jangan kata fiqh mazhab Syafi'i. Kerana fiqh mazhab Syafi'i lah timbulnya takbir berulang kali. Ada takbir berulang kali. Salah satu dua situasi. Yang pertama, kepala dia masuk air. Yang kedua, jahlun fiddin, jahil agama. Dia tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i, bagi mereka yang sukar untuk muqaranahkan niat dalam takbir, dibenarkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Jadi ni orang jahil ni. Dia Allahu Akbar, dia lepas tangan. Betul. Lepas tu Allahu Akbar, dia lepas tangan. Betul. Lepas tu dia takbir pula suara kuat. Dia angkat tangan pula dengan cara kasar. Dia lepas tangan pula macam mecok. Allah, ada jadilah dia lepas pula cara mecok. Pada cara mecok. Kita duduk sebelah tu kena beringat. Nanti kena siku dia. Allahu Akbar, lepas tangan. Lepas tu dia urut belakang. Kali ni tak bomo urut kali ni. Dia cari urut belakang hok sipu pun kali. Dia urut belakang. Allah kata kita semayang belakang dia tu. Dah terganggu lah semayang kita. Dia tengok dia urut. Ya Allahu Akbar, dia lepas tangan, dia pun urut. Orat kepala dia ada di belakang kali. Boleh 3-4 kali urut. Allahu Akbar, baru okey. Jumpa orat tadi. Ni apa benda semua ni? Ada Allahu Akbar lepas, Allahu Akbar lepas. Imam rakaat je Allahu Akbar, boleh lalu. Imam rakaat je boleh lalu. Ada siapa imam beri salam, dia Allahu Akbar lepas, tak jadi. Allahu Akbar lepas, tak jadi. Siapa imam beri salam. Lepas tu ada tambah rakaat pula, mari lambat. Dia ketupang pula belakang orang tu. Siapa orang tu salam, akhir balik ke rumah. Ni. Khabal fil akli, kepala masuk air. Dok, dia orang comel, jahil agama. Niat dahululah, berdiri molek, senyap niat semayang. Niat molek. Kan? Tu imam 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tengok tak syakir duduk berdiri. Orang sebelah takut dah. Ya, duduk berdiri tak bergerak. Tak masuk lagi niat. Allah, tak masuk pula niat situnya. Lepas tu, tuan rumah tadi ada tak niat lagi sembahyang? Ada. Ni pakai niat tu lah, mazhab Hanafi. Dah, susah apa? Tuan tangga rumah tadi pun tak ada kok niat nak sembahyang. Tu dak betul dah tu. Tu tak mukallah dah tu. Dah tuan tangga rumah tak ada niat lagi sembahyang. Dah tuan tangga rumah lagi mana? Khoya gitu. Tiba-tiba siapa di tangga masjid? Tuan tangga rumah Rabang Zuhur, tuan tangga rumah. Tak ada niat lagi sembahyang Zuhur. Tak ada. Lepas tu siapa di tangga masjid? Lepas tu masuk dalam store. Tak ada niat juga. Tak ada. Tak mukallah dah tu.
Tak wakal lah dah tu. Tak wajib sembahyang dah. Tak wajib sembahyang. Dah. Apa benda bengong apa kata tak ada ikut niat. Apakah lah mazhab Hanafi? Mari tadi tu niat nak sembahyang Zuhur. Dah, niat dah tu. Masa takbir, jalan je tak niat dah. Sebab niat dah tu masa nak mari tadi. Mazhab Hanafi. Dah payah sangat. Nak pakai ada pandangan yang mana membenarkan niat dahulu sedikit sebelum takbir, tapi tak mari juga niat masa tu. Pakai mazhab Hanafi lah. Ada ni. Jadi kena gitulah pekoh. Jangan kita menyempitkan. Sebab mazhab Syafi'i tidak menyempitkan seumpama tu. Kok mana pun senang ke, payah ke, wajib muqaranah. Tidak. Kalau kesukaran, darurah, kepayahan, masyakkah, dibenarkan niat dahulu sedikit sebelum Allahu Akbar, berdiri molek-molek, dapat je niat, lepas tu Allahu Akbar, tu jalan niat dah sebelum tu. Bagi siapa? Bagi orang yang kesukaran untuk dapat niat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada takbir berulang kali. Hak berlaku jarang-jarang sekali, tu tak pelik lah. Sekali-sekala Allahu Akbar, tiba-tiba lepas tangan. Waktu sekali-sekala tu tak pelik. Ni tiap-tiap waktu. nak kata sembahyang raya tak ada puasa lagi. Sembahyang raya kan takbir 7 kali tak 7 kali kat pertama. Tapi nak kata sembahyang raya puasa tak lagi. Dan ni betul ni dalam bab fiqh dia gitu. Tapi hukum asal dan mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Wajib sertakan niat dengan takbiratul ihram. Jadi hak wajib muqaranah ni sama ada sembahyang, sama ada wuduk, sama ada mandi wajib, sama je. Wajib muqaranah. Wajib sertakan di permulaan. Permulaan sembahyang takbiratul ihram. Permulaan wuduk ketika membasuh muka, maka wajib kena sertakan niat ketika membasuh muka. Tapi bagi orang yang sukar untuk dapat niat, dibenarkan niat sebelum basuh muka, dibenarkan niat sebelum memulai mandi wajib, bagi mereka yang sukar untuk dapat niat. Niat sikit macam mana? Niat separuh. Dia nak tauzek, nak pecahkan niat tak boleh. Dia nak panggil tauzek ni, dia nak pecah juzuk-juzukkan niat tu tak boleh. Dah niat nak sampai pada Zuhur lah. Nak pecahkan ni. Alah, niat makmum pun saja kembali berjamaah makmum. Tak panjang niat makmum dia, bukan niat mengikut imam. Dia niat je. Mana kalau suka tu dapat niat, dibenarkan niat awal sedikit. Sebelum basuh muka wuduk kita niat. Sebelum kita siram air nak mandi wajib, kita niat dulu sebelum air kena di anggota tubuh kita. Ni duduk berdiri bawah pahit ujang tu, kenaling dah orang tua tu. Niat tak masuk lagi. Kalau zaman dulu polok no, timbul air setimbul beru. Timbul lagi setimbul beru. Lepas tu kan dapat lama kan ni, tak usah lagi mandi, niat pun dah masuk lagi, dia kata Allah. Lepas tu kan timbul air, letak tepi telaga, menung situ. Haji buat apa tu, diam, jangan ganggu nak niat mandi wajib ni. Siram air tak, niat dulu. Lepas tu menung pula situ, kering air. Sebab apa? Timbul bocor. Tak menung. Jadi kita yang kata kadang-kadang diuji, kena ujian. Dia nak niat tu jadi payah. Mana macam ada ni, dia kalau ada gangguan seumpama ni, banyak perkara yang kita nak kena kira. Bab fiqh kita kena luaskan. Lepas tu kena kira juga terkadang di dia tu ada gangguan. Terkadang orang dulu-dulu ni ada penemang-penemang yang tidak sepatutnya, diwarisi pula oleh orang kemudian. Penemang-penemang dia duduk ganggu. Dia perkara ni ada belaka ni. Pandai. Perkara ni ada. Sebab itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang-kadang hak masalah fiqh disempitkan, jadi waswas, jadi sukar untuk dapat niat. Terkadang kerana dia ada masalah sendiri.
masalah di tubuh dia tu sendiri. Waktu kena mikir belaka lah, kena mikir belaka. Ni kadang-kadang ni ujian ni, kita jangan cakap sedap Tuhan uji, jadi ada ni. Dia kadang-kadang biasa-biasa mudah dapat niat, ada ketika kita jadi payah nak dapat niat, tu ujian belaka lah tu. Cuma kalau payah nak dapat niat, kita ingat pandangan tadi. Kalau payah nak dapat niat dahulu sebelum takbir. Allahu Akbar, kita cuba muqaranah semula, sertakan niat dalam takbir. Tak dapat, pakau tadi sebelum. Kalau dapat, alhamdulillah terus jalan. Tak dapat pun terus jalan. Kita niat sebelum takbir. Ini mazhab Syafi'i lah ni, bagi orang yang sukar untuk dapat niat. Lepas tu kita pun Allahu Akbar, kita cuba muqaranahkan, sertakan niat tadi dalam Allahu Akbar. Kalau dapat alhamdulillah, teruskan sembahyang. Tak dapat, tak apa, teruskan sembahyang pakai niat sebelum. Takbir hanya sekali saja, tidak ada takbir berulang, termasuk dalam mazhab Syafi'i kita. Macam mana? Allahu Akbar. Kenapa nak sambung Allahu Akbar takbiratul ihram? Allahu Akbar kabirah tu bacaan lain pula. Ada gabung gitu. Tak ada salah, dak kenalah. Sebab kita Allahu Akbar, kita sunat berhenti dulu sekejap, baru kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira, bukan Allahu Akbar sah lah. Kabirong tu doa iftitah tak betul lagi tu. Doa iftitah apa kabirong gitu? Doa iftitah Allahu Akbar kabira. Ada. Orang tak buat gitu. Pelik dah. Salah pula salah. Dan sekarang ni Allahu Akbar, kita berhenti dulu sekejap. Saktah, sunat saktah. Sunat diam sekejap. Sekadar sepernapasan, diam sekejap. Sekejap je. Kemudian kita pun Allahu Akbar kabira. Baca doa iftitah. Kenapa nak sambung takbir dengan doa iftitahnya? Takbir lain, doa iftitah lain. Doa iftitah pula bukan itu satu-satu doa iftitah. Dia banyak bacaan doa iftitah Nabi baca. Tak ada. Itu mazhab dia sendiri. Jadi hak muqaranah tu kami molek lah. Memang kita mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Yang tak wajib muqaranahnya niat puasa. Niat puasa je tak wajib muqaranah. Ke mana? Pukul 6 subuh. Pukul 6 nanti nak muqaranah. Ada ni. Niat puasa je tak wajib muqaranah kerana sukar. Jadi sama juga dengan niat semayang. Kalau sukar untuk muqaranah sertakan niat dalam Allahu Akbar, memang dibenarkan niat dahulu sedikit bagi mereka yang sukar. Bagi mereka yang boleh muqaranah, wajib dia muqaranah sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi dua bahagi. Daripada istihdar dan muqaranah ni istilah ilmu. Wallahu alam. Kemudian ada orang tanya bab inhaler. Dia kata adik dia lelah asma yang agak kronik, dia pakai inhaler. Jadi inhaler ni dia spray dalam rongga. Mengikut kaedah fiqh mazhab Syafi'i memang puasanya batal. Dan ulama-ulama sekarang pun fatwa ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal. Yang lebih cermatnya batal qada semula. Yang kata tak batal pun begitulah. Dia punya alasan-alasan tu boleh lagi diperbahaskan. Dengan alasan inhaler tidak sampai ke maidah, tak sampai ke perut besar, hanya sampai ke ni apa ni? Ni sampai ke rongga tengkok dengan paru-paru je dia kata. Tak sampai ke perut besar, maka tak batal puasa. Tu alasan dia. Kalau itu alasan, orang isap rokok tak tahu puasa jugalah. Sebab isap rokok duduk di paru-paru je, tak masuk perut dah. Kalau isap rokok rosak paru-paru dan rosak perut,
Tak ada. Isap okok apa-apa paru je. Tak tahu rasa ke. Sebab tak apa perut. Ni mana alasan tu tak berapa tu lah. Tapi memang ada pandangan yang sekarang mengatakan inhaler tidak membatalkan puasa. Dia masalah sakit dan sakit tu bab lain. Tapi kalau nak ihtiyat cuma mazhab Syafi'i kita memang batal puasa. Tapi fatwa semasa ada kata batal, ada kata tidak batal. Gitu je. Kalau dia lelah tu sudah kronik, memang dia maknanya kalau nak tunggu tak payah pakai, tak guna inhaler, tak ada dah dia lelah kronik dah, maka gugur kewajipan puasa. Bayar berah, bayar fidyah berah, cupak sehari. Gitu je lah. Ada ni cupak sehari 675 gram, bayar kepada fakir miskin. Tapi inhaler batal ke tak batal memang timbul perbezaan dengan ulama. Tapi kalau nak ikut kaedah fiqh mazhab Syafi'i memang batal, sebab dia sudah masuk sesuatu ke dalam rongga. Dah dia sakit sekalipun tetap batal, cuma batal dia tak berdosa sebab dia sakit. Bukan kerana sakit tak batal, bukan. Maka dia terpaksa pakai inhaler kerana dia sakit, maka batal puasa. Syarat maafkan, syarat tak ambil salah, tapi batal tetap batal. Bukan kalau sakit tak batal, kalau sakit batal dah. Sakit tak sakit tetap batal sebab masuk satu rongga. Tapi memang ada pandangan yang kita tak batal, terpulanglah tu pekoh, ada keluasan dia. Kalau nak pakai tak batal. Kalau nak pakai batal, qada kemudian. Tapi kritika dah memang dia tidak ada, memang dia kena pakai inhaler siang malam, maka gugur kewajipan puasa sebab dia tak mampu berpuasa. Dia sakit lelah hak kronik, ganti dengan fidyah berah cepat sehari 675 gram bagi pada fakir miskin. Lagi ringan kalau kira. Mana? Tapi ini benda pekoh yang ada khilaf di kalangan ulama. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.